Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Facebook Live di page tvsufi.com dengan topik kita hari ini iaitu jaga perut rakyat. Jaga perut rakyat. Okey. Jadi bagi siapa yang sedang menonton, terima kasih yang menonton. Nama saya Nabil Zakaria. Boleh panggil Nabil juga komen tu. Bolehlah, silalah sharekan live stream ini ke kawan-kawan anda. Sila like, sila komen untuk meriahkan lagi ruangan komen kita, dan share untuk kongsikan perbincangan malam ini kepada kawan-kawan anda, kerana kita ada dua tetamu yang sangat menarik hari ini ya, sebab dua-dua tetamu kita hari ini mereka sudah banyak melakukan perkara untuk membantu masyarakat di komuniti mereka sendiri. Jadi ini seiring dengan keadaan sekarang, keadaan yang agak meruncing kerana bahana COVID-19, wabak pandemik yang sedang melanda seluruh dunia. Dan seperti yang anda tahu, duka cita dimaklumkan bahawa kita hari ini mencatatkan kes positif baru harian yang tertinggi, iaitu 15,573 kes. Ya Allah tuanku, itu satu jumlah yang agak banyak, pastinya banyak kerana ia jumlah tertinggi yang kita catatkan setakat ini. Dan keadaan ini telah memaksa pelbagai lapisan masyarakat untuk tidak dapat kerja, tidak dapat melakukan perniagaan mereka, dan ini telah memberi impak kepada keadaan mereka daripada segi kewangan, segi emosi, dan juga macam-macam lagi. Jadi ia satu keadaan yang agak meruncing, tetapi kita bernasib baik kerana ada pelbagai orang di luar sana, ramai orang di luar sana yang sentiasa mahu membantu satu sama lain. Jadi itulah yang bisa kata intipati kepada dua tetamu kita pada hari ini. Sukacita saya nak umumkan bahawa kita ada dua panel pada hari ini. Panel pertama kita ialah YB Lee Hai Lun, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri daripada Macang Bubuk Penang, Pulau Penang. Dia daripada Pulau Penang, seberang Pulau Penang, bukannya pulau, tapi masih lagi Pulau Penang. Dia juga akan bersama kita hari ini di samping dengan Koordinator Muafakat Komuniti Selayang yang dikenali dengan nama Cikgu Khalilizul. Jadi Muafakat Komuniti Selayang ini lahir daripada Sekretariat Cinta dan Prihatin Selayang. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut usaha-usaha yang mereka sudah lakukan untuk membantu ahli-ahli komuniti mereka, marilah kita menjemput mereka ke dalam live ini. Tapi mungkin perlu kita mahu memainkan VTHOL, iaitu House of Light, di mana kita sedang mengadakan kempen untuk kita semua berselawat secara harian, berselawat hari-harian, berzikir hari-harian kepada di atas sana untuk kita mendapatkan barokah dan untuk kita mengiringi usaha kita. Selain usaha kita untuk membantras pandemik, kita juga haruslah sentiasa meminta pertolongan daripada Allah SWT pastinya. Jadi mungkin kita boleh mainkan video tersebut ataupun kita akan menjemput panel kita sekarang. Jadi bagaimana producer, untuk kepada siapa yang menonton, sila-silalah seperti yang saya kata tadi, sila like dan komen dan juga sharekan live stream ini kepada rakan-rakan anda. Sekali lagi, nama saya Nabil Zakaria. Minta maaf lah saya tak terpaksa ikat rambut saya macam ni sebab tak sempat nak berdandan, tapi itu tak penting kerana hari ini kita akan mengetahui bagaimana kita boleh membantu rakan komuniti kita daripada dua orang tokoh ataupun panel jemputan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi, silalah like, komen dan share, dan marilah kita menjemput dua panel kita, iaitu YB Lee Hai Lun dan juga Cikgu Khalilizul. Untuk masuk ke live stream kita pada hari ini, di mana kita akan berbincang dengan mereka tentang usaha-usaha mereka. Hello YB dengar ke saya? Halo ya saudara Nabil, boleh dengar. Ya, okay, YB dengar jelas ke? Sebab saya pakai Bluetooth punya earphone ni, kalau ada masalah YB bagi tahu ya. Ya. Okay. Loud and clear. Loud and clear, bagus. Okay, kita juga ada Cikgu Khalilizul.
yang nampaknya macam live daripada sebuah kenderaan. Betul ke Cikgu Khalilizul? Betul. Minta maaf. Line di rumah hari ni problem sikit. Jadi terpaksa keluar. Jadi kita ambil usaha. Nampaknya Cikgu Khalilizul ambil usaha untuk keluar, masuk ke kenderaan. Terima kasih banyak Cikgu Khalilizul, dan juga terima kasih banyak kepada YB Lee Khairun kerana sanggup meluangkan masa bersama kami di tvsufi.com. Okey, nak tanya dulu YB live di mana tu? Mana? Saya di rumah sekarang. Rumah YB dekat Macang Bubuk ke YB atau YB duduk tempat lain? Saya di Seberang Jaya yang dekat 10 km lah daripada Macang Bubuk. Kawasan baik. Dun saya lah, ya. YB, saya rindu sangat nak pergi Pulau Pinang YB, tak tahu macam nak cakap. Laksa Pinang, laksa Teochew tu, ya Allah tuanku, saya sampai sekarang tak lupa. Astaghfirullahaladzim, tak sabarnya nak pergi, tak tahu macam nak cakap. Okey, kalau macam tu, kita pun ada juga Cikgu Khalilizul, iaitu koordinator Mahkamah Komuniti Selayang. Cikgu Khalilizul, boleh ke panggil Cikgu Khalilizul ataupun ada nama manja yang lain? Kalau di Selayang biasanya kalau panggil Alung Lee. Selain pada Cikgu Khalilizul tadi. Alung Lee. Boleh ke kalau saya nak panggil Alung Lee malam ni? Tak ada masalah ya? Boleh, manja sikit, bunyi manja sikit. Bunyi manja sikit, barulah mesra sikit. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kerana menyertai kami. Dua-dua panel kita malam ni senyum-senyum, seronok saya tengok. Okey, kepada siapa yang tidak mengetahui, sekali lagi saya nak memberitahu bahawa YB Lee Khairun adalah ahli Dewan Undangan Negeri Macang Bubuk di Pulau Pinang, dan Cikgu Khalilizul adalah koordinator kepada Muafakat Komuniti Selayang. Jadi kami menjemput anda berdua untuk bersama kami pada malam ini untuk membincangkan tentang usaha-usaha anda masing-masing dengan komuniti masing-masing untuk membantu ahli komuniti. Jadi mungkin saya boleh mengajukan soalan pertama saya kepada YB dulu. Boleh YB? Boleh. Okay YB, dia macam dua soalan YB, macam ada dua bahagian. Pastinya YB sekarang sedang menjalankan tugas sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Tetapi katakanlah YB adalah seorang bukan ahli parlimen, bukan seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Adakah YB akan masih menjalankan usaha yang sama? Dan jika ya, mengapa YB? Boleh saya tahu dari mana datangnya sikap untuk membantu orang di komuniti YB ini? Ya, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada saudara Nabil daripada TV Sufi yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya dalam khasnya pandemik COVID-19 ini. Ya, dan seperti apa yang ditanya oleh saudara Nabil tadi, ya memang saya rasa dalam krisis kesihatan yang kita berdepan sekarang ini, ya memang tak kira anda adalah siapa selagi anda adalah seorang manusia yang mampu untuk memberi bantuan kepada jiran, kepada rakan-rakan atau ahli-ahli keluarga yang berdekatan, maka kita akan sentiasa hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Ya, tapi sebagai seorang wakil rakyat, maka tanggungjawab dia adalah lebih besar lagi, ya, kerana dia mempunyai kuasa, ya, dan juga dia mempunyai peruntukan untuk diperuntukkan untuk membantu rakyat-rakyat yang tengah susah tadi. Ya, so saya rasa saya nampak tak kira ya dia wakil rakyat ke, saya nampak di pusat khidmat saya ada orang biasa yang sudi juga menghulurkan sumbangan, memberi sumbangan, ya, tak kira berapa banyak. Ada yang memberi sumbangan beras, ya, dia kata dia ada rumah dia ada lebih beras, dan dia pun menyumbang kepada kita. Dan ada juga yang majikan atau tauke kedai runcit, mereka juga menyumbangkan, ya,
macam barang-barang keperluan dapur untuk diberikan kepada kita supaya ia dapat diedarkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. So saya nampak ini adalah satu semangat solidariti yang begitu indah sekali bagi saya, ya, di mana semangat orang ramai, khasnya baru-baru ini dengan bendera putih, ya, kita nampak lagi ramai orang yang telah bukan sekadar memerlukan bantuan, tapi ada juga yang menghulurkan bantuan, ya, kepada mereka yang memerlukan. Ya, so ini saya nampak ini adalah salah satu perkara yang kita sebagai seorang warga Malaysia, sebagai rakyat Malaysia, kita boleh lakukan. Ya. YB, sebelum saya pergi ke Along Lee, boleh tak saya YB perincikan sikit keadaan di Macang Bubuk YB? Bagaimana dengan keadaan komuniti di sana? Apa perbezaan dengan ketika pandemik dan sebelum pandemik YB? Ya, bagi saya rasa di Macang Bubuk dia juga adalah satu kawasan yang semi-urban, ya. Dia ada kawasan bandar dan juga pinggir tepi bandar, ya, suburban. Ya, so memang penduduk-penduduknya kebanyakan adalah golongan pekerja, ya, yang perlu bekerja untuk mencari rezeki untuk menampung kos sara hidup setiap hari. Ya, dan of course sebelum ini kita nampak sekiranya tak ada pandemik ini, ramai yang mempunyai kerja, ya, yang boleh pergi ke kilang, pergi ke kompleks, shopping mall, ya, service sector, pelancongan, semua mereka mempunyai kerja-kerja. Penjajah dan peniaga-peniaga kecil memang begitu ramailah di kawasan saya. Dan of course selepas pandemik pada tahun 2020, ya, kita PKP yang pertama, kita nampak ya memang banyak terkesanlah kepada golongan khasnya golongan B40 dan juga M40, ya, middle class, ya, orang pertengahan itu juga paling juga banyak terkesan kerana banyak pekerjaan-pekerjaan seperti macam tour guide, ya, macam di tourism sector, ya, macam ada orang yang bekerja di hotel, ya, yang juga tidak juga hilang pekerjaan. So ramai perlu mencari jalan, ya, untuk tukar career mereka, kerjaya mereka, ya. Ramai yang keluar menjadi penjajah, ya. Tapi walau bagaimanapun di Pulau Pinang atau di Macang Bubuk kita masih dapat memberi bantuan lah, ya, kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik, yang paling terkesan itu, ya, dengan program-program yang telah diadakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga sebagai wakil rakyat. Kita wakil rakyat di Pulau Pinang, kita juga diberi peruntukan untuk untuk memberi bantuan kepada penduduk-penduduk sekalian, ya. So macam kali ini, ya, kita memang juga setiap adun ahli dun, tak kira dia adalah kerajaan atau pembangkang, mereka diberi 20,000, ya, untuk menyediakan baku-baku makanan supaya diedarkan kepada mereka yang terkesan, ya. Dan juga saya juga bekerjasama dengan ahli parlimen, ya, di mana dia ahli parlimen kita Bukit Mentajam, YB Steven Sim, juga mempunyai peruntukan daripada kerajaan pusat yang berjumlah 300,000 itu juga akan diberikan baku-baku makanan supaya ia dapat memberi pertolongan. Tapi of course, ya, kita tahu baku makanan dia hanya dapat menangani keperluan yang terdesak sahaja. Ya, ada rumah keluarga yang mempunyai warga emas, kemungkinan mereka perlu memberi ubat, ya, atau memberi pampers, ya, atau ada anak-anak yang baru lahir, mereka perlu susu tepung atau formula supaya mereka perlukan duit untuk
membeli susu-susu tersebut. Ya, dan ini tidak termasuk dalam baku makanan ya. Dan benda-benda seperti ini kita juga perlu sedikit fleksibel dari segi membantu rakyat-rakyat penduduk-penduduk tersebut supaya keperluan mereka dapat dipenuhi dalam masa yang terdesak seperti ini. So kita juga dalam pusat khidmat saya kita cuba ya untuk memahami ya keperluan mereka ya, bukan sekadar kita hanya okey you datang jadi kita bagi baku makanan saja. Kemungkinan dia mungkin hanya tinggal seorang ya, dia pergi keluar beli bungkus nasi mungkin lebih mudah daripada seorang saja masak seorang di rumah. Ya, so ini juga ada benda-benda yang perlu diambil kira semasa kita memberi bantuan kepada orang-orang ya yang memerlukan bantuan ya. Ada mereka memang mempunyai kumpulan yang berlainan, mereka memerlukan keperluan yang berlainan. Ya, so kita perlu mengambil kira semua perkara ini supaya orang-orang yang mengalami kesusahan itu dapat dibantu dengan sebaik mungkin. Ya, itu sedikit sebanyak untuk keadaan di Macam Bubuk. So saya boleh dengan yakin bahawa menyatakan bahawa di Macam Bubuk kita kawasan saya boleh kata kita tidak ada kes-kes yang tidak ada makanan langsung ya, atau ada kebuluran ya, ini tak berlaku sebab the basic needs ya, keperluan asas itu memang kita akan membantu. Dan MPKK saya iaitu Majlis Pengurusan Komuniti Kampung ini kita sentiasa pekalah dengan apa yang telah berlaku di sekitar komuniti kita dan kita akan menghantar bantuan tersebut dengan secepat mungkin ya. Itu. Baik, untuk mengenal pasti keperluan setiap komuniti itu pasti satu tugas yang amat sukar YB. Terima kasih YB kerana menjalankan tugas itu. Dan saya juga agak terkejut untuk mengetahui bahawa golongan M40 juga terkesan. Tapi sepatutnya ini bukan satu kejutan sebenarnya, sebab kesemua dari sini kita boleh tahu yang kesemua lapisan masyarakat, hampir kesemua masyarakat, lapisan masyarakat terjejas dengan situasi ini. Baik, kalau kita ada dengar bunyi-bunyi anak kecil kat rumah tu, minta maaf, rasanya tu mungkin anak YB kalau tak silap, anak yang baru berumur 1 tahun YB tak silap, anak lelaki kan. Dia pun nak join live nampaknya. Anak saya kebetulan malam ni tu saya tak tahu dia baru bangun. Ya, biasanya waktu macam ni dia sudah tidur. Kemungkinan dia juga nak menyaksikan live kita. Dia nak join tu YB, bagilah dia join. Dia nak join sekali. Dia nak join sekali. Okey, terima kasih YB. Baik, Alung Lee. Assalamualaikum Alung Lee, apa khabar? Sorry biarkan Alung Lee seorangan dalam kereta tu, kesian Alung Lee. Ni Alung Lee, baik, seperti yang kita tahu, Alung Lee sekarang sedang mengetuai usaha muafakat komuniti Selayang. Alung Lee, boleh tak Alung Lee ceritakan apa macam mana timbulnya idea ni untuk melahirkan muafakat komuniti Selayang dan apa usaha Alung Lee untuk ahli komuniti di sana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Nabil selaku moderator kita pada malam ini, dan juga yang saya hormati YB Lekhailun, ada Macam Bubuk Penang yang sudi juga bersama pada malam ini. Kalau nak ceritakan tu panjang sikit, saya cuba ringkaskan lah. Punca permulaan inisiatif ni sebenarnya kalau saya sendiri secara peribadi, memang saya ada terlibat dengan beberapa NGO bagi bantuan. Memang sudah bagi dah bantuan pada PKP yang pertama, PKP yang kedua. Tapi yang bila sampai kepada PKP yang ketiga ni, dia satu dipanggil, kita nampak impak yang lain macam. Ini in reality kalau di Selayang ni lain macam. Tak tahulah, saya rasa di luar sana pun terkesan yang sama. Macam YB kata, sampaikan M40 pun terkesan sangat-sangat dahsyat. Kalau
dengan kadar bunuh dirinya yang tinggi, dengan kadar, saya kenal seorang peniaga di kawasan saya lah. Dulu dia orang ni memang peniaga yang sustain, yang okey. Yang peniaga yang bukan dipanggil boleh lingkup tu mustahil lah. Walaupun kedai dia kecil tapi mustahil lah boleh lingkup. Pada PKP pertama dia okey lagi, dia boleh sustain. PKP kedua dia dah tak boleh buka kedai. Adalah beberapa ujian berlaku dekat dia. And then PKP ketiga ni saya dapat berita sampai dia tu pernah one day saya tanya dia lah. Saya tanya dia tertanya, ada itu pernah terserempak itu jumpa dia. Mencari apa? Saya cari sayur. Sayur sebab apa? Nak makan, anak dia tak ada makanan kat rumah. Orang yang peniaga bagi saya tu, pada pandangan saya kenal dia tu, dia orang yang boleh sustain lah, boleh sara diri lah sebelum ni. Sampai terpaksa makan sayur sahaja kat rumah. Itu antara yang bagi saya terkesan. Dan yang kedua puncanya, kalau di Selayang ni kami ada grup kan. Kat mana kawasan pun adalah grup penduduk Selayang kan, grup Facebook. Saya tak tahulah, saya tak perasan ke sebelum ni, tapi saya rasa selama di grup tu tak pernah lagi lah orang post berkaitan minta bantuan dan sebagainya. Sebelum ni berkaitan dengan bisnes, hal-hal tentang Selayang dan sebagainya. Tapi sejak pada PKP pertama, PKP yang ketiga, boleh kata setiap minggu tu ada seorang ataupun dua minta bantuan. Grup tu tak pernah orang minta. Sampai ada satu kes saya ingat lagi, seorang makcik dia, tapi saya pujilah makcik ni, dia tak minta bantuan, dia nak jual phone dia. One thing yang kita boleh puji dia lah. Tapi kenapa dia nak jual phone dia? Sebab anak dia dah 2 hari tak makan. Kami pergi jumpa dia, itu yang saya rasa, how can, saya dah buat bantuan dah, but how can ada lagi yang tertinggal, ada lagi yang dipanggil tertinggal. Kita dah renung balik, kalau kita ni, saya lah bergerak secara individual ataupun NGO saya saja, satu NGO saja yang bawa secara sendirian, we cannot help everybody. In realitinya, secara landingnya, memang kita tak akan dapat bantu semua. Everyone, kita akan tak dapat bantu everyone. Kalau kita nak mengharapkan bantuan daripada, akan ada yang tertinggal. Dengan fasa sekarang ni, ramai M40 yang dulu kita nampak okey, kita tak tahu dia apa masalah dia yang berlaku. Dan yang hanya tahu, hanya orang terdekat saja, kejiranan dia sahaja. Jadi atas inisiatif itulah saya berbincang dengan kawan-kawan. Lahir Cinta dan Perhatian Selayang, itu yang pertama keluar sebenarnya, Cinta dan Perhatian Selayang. Lepas tu baru tukar Muafakat, dan saya cerita kenapa saya tukar. Jadi projek yang pertama, projek satu komuniti satu rak, tu yang first projek kami. Kami tak tahu nak gerakkan apa, macam mana nak menyatukan ni, nak bagi ada satu istilahnya ketumbukan. Biar everyone is not left behind. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Sebab daripada satu komuniti satu rak, saya cerita dulu. Sebab kami nampak di Selayang ni ada 3 kelemahan lah yang kami nampak. Yang pertama, rak-rak bantuan sudah ada. Rak bantuan yang ada ni daripada inisiatif program yang pertama. Rak-rak bantuan di Selayang sudah ada yang buatkan. Tapi tak ada orang tahu. Kadang-kadang di kawasan dia sendiri ada yang offer bantuan, tapi di kawasan dia sendiri tak ada orang yang memerlukan tu tidak tahu bahawa ada orang yang sebenarnya sudi offer nak bagi bantuan pada dia. Itu the first thing, the first problem. Dan orang yang nak bagi sumbangan pun dia tak tahu di kawasan dia sebenarnya ada tempat centralized untuk bagi sumbangan. Itu the first problem. Dan yang kedua adalah macam saya kata tadi, tiada ketumbukan. Bila dia berpecah-pecah begini, dia dipanggil dananya terhad. Setiap komuniti, setiap kawasan, setiap NGO, dia dananya terhad. Dia tak boleh bantu everyone. Begitu. Dan yang ketiga, the problem is, ada juga wakil komuniti yang kecil-kecil ni, tak ada orang yang boleh perhatikan. Tolong tengok kawasan saya ni, sekian-sekian orang ada yang problem, dia memerlukan sekian-sekian sebagai macam-macam dia lah. Dari segi pemakanan yang tak cukup, emosinya perlu support dan sebagainya.
Yang itu 3 problem. Jadi yang kami bawa yang pertama, kami kumpulkan semua data-data rak yang ada ni, supaya dipanggil, di situ ada berlaku dipanggil suasana bantu membantu. Suasana bantu membantu. Saudara Nabi okey, saudara Nabi? Terkeluar, takut saya terkeluar. Saya minta maaf. Saya minta maaf sangat. Saya ni fobia dengan lipas dan tak ada lipas. Saya minta maaf sangat. Sila teruskan alumni. Minta maaf sangat. Minta maaf sangat. Okey, silakan. Jadi ada rak yang dipanggil di mana tadi? Jadi kekuatan di situ bila kita kumpulkan orang-orang yang buat rak ni, di situ ada satu kekuatan ketumbukan. Kami nampak di situ dia ada berapa banyak lah kelebihan di situ. Bila ada kekurangan di satu pihak rak yang ada kelebihan, dia boleh support bantu. Contoh ada rak yang dia ada satu komuniti ni, baguslah inisiatif satu wakil ni, walaupun dia tak ada duit, dia tak ada kewangan, dia buat rak food bank. Tapi begitulah, dia agak istilahnya merangkak untuk dapatkan dana untuk bantu komuniti dia tu. Jadi ada komuniti yang lebih, ada dapat barang lebih, dia akan dia bagi pada yang tak ada tadi. Jadi ada wujud situ mutual, dipanggil relationship bantu membantu. Yang pertama. Dan yang kedua, misi kami pada permulaan tu nak wujudkan at least setiap komuniti kecil-kecil ni at least ada wakil. Contoh di Kapulak Semana, ada rak di sana. Ada rak di sana. Maksudnya bila ada rak ni ada apa? Ada wakil komuniti yang jaga. Bila dia jaga rak, apa yang dia buat? Dia jaga rak, di situ ada satu tempat organisasi lah. Organisasi. Ada wakil. Tujuan utama kami apa? Supaya apa? Setiap wakil, setiap komuniti ni ada wakil yang menjaga. Sebab apa? Kalau kita nak mengharapkan, contohnya saya sebutkan contoh. Kalau kita nak mengharapkan pusat zakat semata-mata, JKM semata-mata, akan ada yang terlepas. Jadi siapa yang lebih tahu sebenarnya? Kalau saya di kampung saya, di kejiranan saya, di Selayang Mulia, saya yang tahu kejiranan saya. Saya yang lebih tahu. Saya yang tahu. Kat mana, yang mana terlepas pandang, saya nampak. Dan saya boleh bantu. Jadi yang kami cuba usahakan untuk wujudkan komuniti. Dan Alhamdulillah, sudah mendapat sambutan. Ada rak di Kapulak Semana, di banyaklah, ada beberapa rak yang sudah dibina, dan mereka setuju untuk dah dibina rak dan sebagainya, dan jadi satu tempat untuk organisasi diorang untuk bawa program lah. Dan ada sekarang ni sudah dipanggil merentas, dipanggil agama, bangsa, kami semua buat semua. Bahkan kami siap offer lagi. Kalau tuan-tuan nak buat, apa yang kami buat? Kami usahakan kalau tuan-tuan nak buat rak, okay, contoh saya sedang offer bagi mana-mana komuniti yang dia tahu komuniti dia tu tak ada lagi, dan dia nak sambut, kami akan offer, kami akan cuba bantu, kami akan bagi bantu apa? Kami akan bagi rak, kami akan bagi bantuan awal, kami akan buat promosi, kami akan bantu semuanya untuk tuan. Dan tak perlu guna nama kami. Tak perlu pun guna nama kami. Tak perlu tak muafakat Selayang ke, tak perlu. Bahkan kami akan letak nama tuan. Yang penting kawasan di tempat tuan tak ada orang yang kelaparan. Itu yang kami nak cuba usahakan. Tak ada orang yang kelaparan, tak ada orang yang tertinggal. No one is left behind. Itu kami cuba bawa. Kami tak bawa kepentingan apa-apa. Waktu kami masa mula-mula buat, sekarang ni sudah hampir dalam 50 komuniti yang terdiri pada NGO, rumah-rumah agama, rukun tetangga, pertubuhan, yang kedai, restoran dan sebagainya yang bersama. Dan kami ingin memanggil lebih lagi siapa-siapa yang mahu membantu bersama. Jadi itu projek kita yang pertama. Sebab apa? Kita nak setiap wakil ni, setiap komuniti ada yang wakil. Supaya apa? Kita tak nak mewujudkan komuniti yang mengharapkan orang lain membantu komuniti kita. Kita ni yang membantu. Sepatutnya kita yang membantu komuniti kita sendiri. Kita nak wujudkan suasana yang mana kejiranan bantu perhatikan kejiranan masing-masing. Sebab saya teringat satu ayat daripada Ar-Rumi yang bagi saya deeply affect saya lah. Yang saya renung, saya tengok diri saya. A student of Rumi. Dan Rumi ni satu penyair yang terkenal di dunia. Murid dia tanya Rumi ni,
uh, which music sound are forbidden for me to hear. Muzik apa yang terlarang ataupun yang kalau istilah for Muslims we call it haram for me. Ataupun muzik apa yang forbidden, yang haram. Rumi jawab simple je. Sound yang haram tu apa, yang forbidden tu apa? The sound of spoons playing in the pots of the rich. They are heard to the ears of the hungry and poor. Bunyi ketukan sudu garfu di pinggan orang-orang yang kaya. Kalau kita ni bukan orang kaya lah, orang yang berada, yang ada kelebihan sikit kan. Yang terdengar di telinga orang-orang yang kelapar. Itu dia punya fact ni lah bagi saya. Saya sendirilah, kita makan kadang-kadang walaupun kita ni bukan orang kaya, tapi kadang-kadang ada juga makanan yang mahal-mahal. Kadang-kadang siap lebih lagi, ada lebih lagi makanan tu membazir pula. Dan kan ada yang jiran-jiran sebelah ni kata mungkin anak 2 hari, 3 hari tak makan. Kalau as a Muslim, macam mana saya nak jawab dengan Tuhan? Macam mana saya nak jawab dengan Tuhan? Begitulah. Jadi yang tu yang kita nak wujudkan. Setiap komuniti ni cakna dengan Kirana. Kita nak solidariti macam YB sebut tadi, istilah tadi. Dan alhamdulillah setiap komuniti sekarang hidup. Dan yang sangat terharu saya, sebelum saya tutup sikit lagi, yang saya sangat terharu, satu komuniti di Taman Selayang Mutiara. Yang ni yang dahsyat lah. First cerita dia orang ni ada rak, satu rak. Sebelum ni memang sebelum masuk PKP 1, PKP 2 dia orang dapat supply lah rak, tak konsisten, tak putus. Tapi bila PKP ketiga ni memang makanan dia orang habis. Rak tu habis. Kata ramainya orang datang minta sumbangan tu habis. Sampai dana dia orang pun habis. Dia orang pun sampai last kali butuh orang datang duit, makanan tak ada. Tapi yang tu yang terkejut. Kejiranan dia orang tu. Jiran-jiran datang bagi beras, bagi jiran sendiri semua. Kejiranan daripada kampung tu, daripada taman tu datang bagi. Tak ada satu rak tu saya tak tahan menangis. Saya sebok saya. Dan second step dia buat, komuniti ni buat apa? Dia pasang satu kemah kat depan rumah dia. Dia letak meja. Ini inisiatif dia sendiri. Yang ni yang kita nak begitulah, setiap komuniti ni begitu. Inisiatif dia sendiri, dia buka kemah, dia buka meja. Okay, siapa-siapa daripada Taman Selayang Mutiara yang nak sumbang makanan, boleh letak di sini. Letak je. Kamu nak bagi apa, letak je. Ada yang makcik yang bagi dia masak nasi goreng. Dia 10 pack dia masak, dia letak kat situ. Ada yang bagi mi goreng, ada yang bagi barang mentah, ada yang bagi barang basah. Kumpul semua kat situ. And then, siapa-siapa daripada taman tu yang memerlukan, datang je ambil. No questions, ambil je. Itu yang, kalau semua komuniti dapat hidup begini, Allah, bagi saya, sebut lah saya. Masa dia buat tu, saya tengok, sebut lah saya. Itu yang kita nak wujudkan. Suasana begitu. Bagaimana siapa yang bawa tu, kami tak kisah. Siapa nak bawa tak kisah. Kamu daripada agama mana ke, bangsa mana ke, politik mana ke. At least jangan ada yang bunuh diri sebab apa makan tak cukup. Jangan ada yang anak menangis lapar. Macam saya terkesan agak kisah, TV Sufi pernah share satu yang polis pernah tangkap seorang pencuri kan. Dia mencuri apa? Satu tin makanan anjing. Rupanya dia mencuri sebab apa? Sebab apa anak-anak dia kata lapar, ya lapar, ya lapar, ya. Ayah ni seorang ayah bagi saya lah. Saya pun ada 2 orang anak. Kalau anak kelaparan 2-3 hari menangis sebab lapar, hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan. Hilang pertimbangan. Tak tahu nak cekau kat mana duit. Hilang pertimbangan kita. Sampaikan pakcik ni pergi ke Daruncik, niat nak mencuri. Saya bukan menggalakkan mencuri jangan salah faham. Tapi nak mengatakan dia terdesak, dia tak tahu nak kat mana. Dia pun orang tak biasa mencuri. Dia pusing ke Daruncik, pusing. Dia takut nak ambil, takut kena tangkap. Tak ambil, anak dia kelaparan. Last kali dia nampak ada satu tin,
pegang tu, bawa lagi keluar. Tahu tin apa? Tin makanan anjing. Tu dia punya lah gabra nak bagi anak dia makan tu. Pegang, keluar makan. Makanan anjing. Kalau saya, bagi saya lah, kalau kejiranan saya begitu. Kalau ada yang pakcik begitu, yang salah, kalau dia mencuri lah contoh. Yang salah bukan dia, salah saya. Saya tak bantu dia. Kalau ada kejiranan saya begitu, salah saya. Saya akan salahkan diri saya. Saya ada duit lebih, saya tak bagi anak dia makan. Itu yang kita nak wujud. Ikutlah siapa bawa pun, kami tak kisah. Bahkan kami cuba bantu sebaik mungkin dengan dana yang sedia ada untuk begitu. Jadi itu program yang pertama, dan yang program yang selainnya saya secara ringkas. Boleh ke Nabil sikit lagi? Ada 3-4 program saya nak cerita secara ringkas. Boleh ke? Boleh, kita boleh mungkin kita ringkaskan sikit program yang seterusnya, boleh ke? Terima kasih Long Li kerana berkongsi tentang kisah realiti yang dihadapi oleh masyarakat komuniti Selayang tu. Memang menyayat hati, saya sangat sedih dengan apa yang saya dengar. Tapi boleh Long Li teruskan dengan program lain sebelum kita kembali kepada YB ini. Kemudian bawa pada satu komuniti serak. Ini saya nak bawa kenapa kami tukar nama Muafakat Komuniti Selayang, sebab kami terjumpa satu model yang mula tak silap saya yang bawa, saya ternampak tu di Muafakat Komuniti Bandar Sarjana Putra, BSP. Dia bawa muafakat, konsep muafakat komuniti tu cantik. Dan saya cuba bawa di sini. Dan alhamdulillah cantik. Bagi saya sangat bagus. Bila kita bergabung ni, ada banyak yang program yang kita boleh buat. Yang pertama, satu komuniti satu rak tadi. Yang kedua adalah program harapan masih ada. Yang ni yang kami kata, bila kita bergabung, ada kelemahan yang kita tak ada, orang lain boleh tampung. Bila kami bagi bantuan pada orang-orang makanan dan sebagainya, antara benda yang kami ternampak yang perlu bantu adalah emotional ataupun mental support. Ini saya tak ada kemahiran. Pribadi, jiwa saya pun tak ada kemahiran. Saya takut saya bagi kaunseling, orang makin stres, makin nak bunuh diri. Tapi alhamdulillah, melalui jaringan ni ada NGO Cendana Lokal, tak silap saya nama dia, di bawah Muafakat ni. Dia ada jaringan dengan kaunselor daripada UKM, HKL dengan USM. Dia orang offer volunteer untuk bagi kaunseling. Jadi melalui wakil-wakil komuniti ni, dia orang cari siapa yang memerlukan kaunseling, diberi pada kaunselor. Jadi beza dengan kita ni, contoh macam kalau grup Jabatan Netizen Negara yang umum kan, Camp Mengguring Malaysia umum, mereka bagus untuk wujudkan awareness, tapi untuk lebih landing, bezanya Muafakat Komuniti Selayang, kita nak cuba landing semua benda tu supaya semua orang terlibat, semua orang dapat manfaat, semua orang tak ada yang lapar. Dan yang ketiga, kita ada kelas Al-Quran dengan selawat, yang ni dipanggil as a therapy for Muslims. Dan kita ada program tajaan ayam percuma. Dan yang saya nak sebut sikit, yang last adalah banyak lagi program, tapi yang saya nak sebut sini adalah projek usahawan sara diri. Sebab antaranya saya berminat, macam YB ada pernah post dekat Facebook beberapa kali posting tentang bagi kail pancing lebih baik daripada beri ikan. That's a good satu konsep yang saya bagilah. Saya rasa sangat bagus. Yang kami cuba usahakan dari di sini, sebenarnya sudah ada beberapa peniaga yang kami bangkitkan. Dulu ada seorang pakcik ni, dia kutip kotak, adalah inisiatif yang kita buat. Sekarang dia sudah pakai Hilux untuk peniaga. Sebab apa, biasa kalau gaya kami lah bagi NGO ni, bagi bantuan-bantuan one off ni sampai bila-bila tak selesai. Kalau yang status asnaf ataupun status yang menerima ni tak tukar status dia sebagai dipanggil orang, mesti orang yang menerima, sampai bila-bila kitaran begini tak habis. Jadi kami cuba build, begitulah. Nanti saya ceritakan untuk next session. Saya rasa sudah panjang sangat. Jadi maka kamu pula, minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Long Li. Minta maaf kita pun tidak mempunyai masa yang sangat panjang, tapi ini sangat saya sangat suka untuk mendengar terdapat pelbagai usaha yang sedang dilakukan oleh Muafakat Komuniti Selayang, seperti rak bantuan, kaunseling itu sangat penting sebab kita pun tahu yang kadar bunuh diri di Malaysia
meningkat dengan mendadak baru-baru ni. Sepanjang PKP ini jumlahnya melebihi jumlah tahun-tahun sebelum ini bila digabungkan. Jadi itu salah satu statistik yang amat menakutkan sebenarnya. Seperti yang Aloni cakap tadi, memang ramai yang memerlukan bantuan. Sebab saya ingat lagi, ini bukannya satu omong-omong saja, sebab saya sendiri telah membuka website kitajaga.co tu, dan kat situ kita boleh nampak berpuluh-puluh bendera putih yang dikibarkan secara virtual oleh orang-orang komuniti saya. Maknanya ramai yang memerlukan bantuan daripada satu sama lain sekarang ni. Baik YB, seperti yang YB dengar alumni sebut tadi, alumni adalah salah seorang daripada ahli komuniti yang telah menggunakan bottom top approach untuk membantu komunitinya sendiri. Boleh tak YB sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri, boleh tak YB memberi cadangan atau pandangan apakah lagi approach yang bagus yang boleh dilakukan daripada ahli komuniti sendiri? Sudah pasti ahli komuniti tidak mempunyai peruntukan, tetapi mereka mungkin mempunyai cara lain. Apa pandangan YB? Ya, terima kasih kepada saudara Nabil atas soalan yang begitu penting sekali. Ya, dan saya rasa sekarang adalah memang perlu mencari jalan, ya, dan di mana ada kemahuan saya rasa itu ada kita dapat cari jalan untuk menangani isu tersebut. Apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Along Lee, Along Lee, saya panggil Along Lee lah. Lebih boleh Along Lee. Nama manja katanya. Ya. Boleh. Ya, iaitu saya rasa ini adalah satu case contoh yang begitu penting, yang begitu empower, ya, yang begitu memberdayakan komuniti kita, di mana setiap orang mempunyai kemampuan untuk memberi bantuan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, di jiran kita, atau bila kita nampak di apabila saya juga mempunyai pengalaman bila saya pergi membungkus nasi untuk orang-orang yang memerlukan makanan. Ya, masa itu ada gelandangan yang dekat luar yang hanya tengok, memang dia tidak ada dapat membeli makanan, ya, maka kita juga boleh membeli makanan yang kita ada itu kepada mereka. So apabila kita nampak mana-mana orang yang memerlukannya, boleh kita menghulurkan, ya, bantuan dengan segera, ya, dan itu tidak perlu tanya atau tidak perlu isi borang atau tidak perlu tunggu kelulusan daripada siapa-siapa, ya. Kita boleh terus memberi bantuan tersebut. Dan apa yang ditunjukkan oleh komuniti Muafakat Komuniti Selayang ini adalah satu contoh yang baik yang perlu dicontohi oleh komuniti-komuniti yang lain. Khasnya apabila di kawasan yang komuniti kita, bila wakil rakyat dia tidak dapat memberi bantuan itu sampai ke sasaran, ya. So ada orang kata macam dalam pepatah bahasa Cina ini, ya, ini air itu yang terlalu jauh itu tidak dapat menyelamat kebakaran yang berlaku di tepi kita, ya. Kita tidak boleh menunggu, ya, air daripada jauh daripada Kuala Lumpur untuk membantu Pulau Pinang, ya. Maka Pulau Pinang perlu ada komuniti yang kita tinggal ini perlu mengadakan bantuan dengan segeranya, ya. So komuniti adalah satu entiti yang paling dekat dengan kita, ya. Dan saya rasa apa yang telah dilakukan selain daripada food bank, ya, counselling, dan juga memberi bantuan dari segi
tadi apa yang dikatakan, daripada memberi macam bukan motivasi lah, tapi kadang-kadang saya rasa apabila kita sudi untuk mendengar suara mereka atau aduan mereka itu, atau masalah yang dihadapi oleh orang tersebut atau jiran kita, itu juga salah satu yang boleh kita membantu. Kenapa kes bunuh diri meningkat? Ya, dia ada banyak faktor, ya, selain daripada faktor ekonomi, tekanan hidup, dia juga kadang-kala dia adalah kerana berasa berseorangan, ya, berseorangan. Sekiranya orang-orang kita yang berdekatan itu ada macam menyampaikan keprihatinan kita terhadap mereka, ya, maka kemungkinan mereka juga akan dapat mengurangkan, ya, untuk mengurangkan untuk cubaan untuk bunuh diri. Ya, so ini adalah salah satu, bukan sekadar sebab counselling itu dia lebih saya nampak dia lebih macam pasif, ya. Sekiranya orang yang cuba untuk membunuh diri, dia ada core. Biasanya saya dengar, saya difahamkan mereka yang nak bunuh diri, biasanya mereka tidak panggil care line atau helpline tersebut, ya, hanya macam ahli-ahli keluarga mereka atau kawan-kawan mereka, ya, mereka akan call untuk mencari jalan bagaimana untuk membantu kawan dia atau ahli-ahli keluarga dia. Maka ini adalah satu contoh di mana sekiranya di sekitar kita mempunyai kes-kes atau orang-orang yang kita nampak dia murung, dia nampak sangat sedih, sangat susah hati, maka kita perlu boleh juga tunjukkan sedikit kasih sayang kepada mereka. Kita menunjukkan kita prihatin, we care about him, ya, untuk supaya dia rasa dia tidak seorangan, ya, dia ada ramai yang prihatin terhadap dia, yang juga boleh mengurangkan perkara yang tidak diingini berlaku ulang lagi. Ya, so saya rasa ini usaha dan inisiatif yang baik dan memerlukan semua pihak dalam masyarakat kita memainkan peranan, ya. Dan saya rasa ini adalah satu keadaan yang amat kritikal dan semua memang ada peranan dia, ya, dan secara spontannya saya rasa apabila kita nampak sesiapa yang dalam kesusahan, kita boleh tampil ke depan untuk bertanya, untuk berbual dengan dia, sama ada apa-apa isu. Mungkin masa itu kita sudah sedikit sebanyak memberi sedikit semangat kepada orang-orang yang mengalami kesusahan dan terdesak itu. Ya, so saya ini sedikit sebanyak yang perkongsian daripada saya lah, dan syabaslah kepada komuniti muafakat komuniti Selayang yang telah mengambil inisiatif yang baik ini, dan penduduk juga menunjukkan semangat solidariti yang saya rasa inilah keindahan rakyat Malaysia ini, ya, yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. I mean, kalau kita pasti sekali keadaan sekarang ni sangat meruncing, keadaan yang sangat bila kita lihat di social media ataupun bila kita lihat dengan mata kasar kita sendiri, memang ia agak negatif, sangat-sangat tidak menyenangkan hati. Tapi marilah kita mengubah pandangan kita kepada nilai-nilai positif ini, elemen-elemen positif ini. Contohnya seperti masyarakat komuniti yang sanggup membantu satu sama lain. Walaupun banyak yang mengibarkan bendera putih, pada masa sama ramai juga yang memberikan bantuan, dan itu adalah sesuatu perkara yang saya sangat suka, satu perkara yang saya sangat sanjung dan juga kagumi ketika pandemik ini. Dan sebenarnya seperti usaha yang YB sebut tadi, ini adalah usaha yang sangat mudah, seperti membeli makanan. Kalau kita beli, katakan kita beli satu spicy chicken mac deluxe untuk kita makan seorang, atau kita beli dua dan kita sedekahkan kepada jiran yang memerlukan. Ia satu usaha yang kecil tapi ia boleh membantu.
Dan juga saya juga suka cadangan YB iaitu untuk mendengar aduan. Selain daripada memberi bantuan dari segi kewangan atau makanan, kita juga boleh lend an ear, lend a shoulder bagi diorang dengarkan apa masalah diorang. Mungkin itu membolehkan meredakan perasaan yang berkecamuk di dalam jiwa mereka. Jadi saya akan ingat YB, beli makanan lebih dan juga dengar aduan mereka. InsyaAllah saya akan praktiskan kepada komuniti saya sendiri. Baik, Long Lee, saya nak kembali kepada Abang Lee. Boleh tak Long Lee nyatakan Long Lee, kalau Long Lee tidak kisah, saya nak tahu bagaimana Long Lee mendapat dana atau mendapat sumber kewangan untuk menjalankan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Muafakat Komuniti Selayang. Baik. Secara jujur pada permulaan tu, atas inisiatif bincang dengan kawan-kawan tu nak dapat duit pada mana tu, tak ada dana. Jalan je dulu. Jalan saja dulu. Dapat dulu dipanggil apa yang kami cuba boleh buat dulu. Sebab itulah kami cuba juga nak seru kepada masyarakat. Sebelum saya teruskan di mana dana sekarang kami dapat tu. Kami nak seru pada masyarakat. Kami sekarang ni tengah mencari lagi wakil-wakil komuniti di Selayang. Ada lagi beberapa lokaliti yang belum ada wakil. Kalau tuan-tuan ada nak mewakili kawasan tuan-tuan, tak perlu, maksudnya bukan satu bebanan tuan-tuan kena bagi duit, bukan begitu saja. Bukan begitu, maksudnya kami hanya sebagai PIC untuk perhatikan kawasan tuan-tuan. Cukup, tak perlu, tak semestinya sumbang duit, sumbang tenaga, sumbang idea ataupun sebagai orang tengah. Jadi atas inisiatif pada asalnya bila wujudkan satu komunitas terturak, dana tu kami tidak ada banyak. Adalah daripada sumbangan secara one off daripada beberapa NGO, rakan-rakan pribadi dan sebagainya untuk bina rak itu sendiri. And then kami terjumpa satu kempen, iaitu kempen infak jemaat yang kami tengok pada Muafakat lain pun ramai yang pakaikan infak jemaat ni. Dan kami bincang masa tu masa awal lagi, pada masa tu ada 20 baru 20 sekretariat Muafakat Komuniti bincang untuk wakilkan akaun kepada Nuradin Relief, NGO yang ada audit, sebagai satu kempen untuk infak jemaat. Infak jemaat ni simple saja. Biasa Muslims siapa-siapa lah, biasa kalau Muslims biasanya pada hari Jumaat dia orang pergi solat Jumaat, dia orang akan infak, bagi duit dekat tabung, amount yang sedikit saja, tak perlu banyak-banyak. Jadi sekarang ni masjid dah tutup, tak ada tempat yang nak bagi kat mana-mana. So why not kita buat satu tabung untuk teruskan budaya ini yang mana impaknya lagi besar. Jadi kami hidupkan juga kempen ini di Selayang. Kempen infak Jumaat ni apa? Kempen RM10 satu hari pada hari Jumaat. RM10 saja di kawasan komuniti masing-masing. Kalau di contoh di Johor, di mana pertubuhan yang buat gerakan di sana, infak RM10. Kalau kami di Selayang, kalau nak infak pada kami ada akaun di page kami, Muafakat Komuniti Selayang, RM10 saja seminggu. Sebulan dalam RM40, RM50 sebegitu. Walaupun for somebody, macam kebanyakan kepada kita mungkin nampak itu jumlah yang kecil, RM10. But for those who are very needy, critical, this is sekarang ni a very critical situation. Kalau tengok pada realiti kami turun padang, memang ini fasa yang sangat-sangat kritikal yang memerlukan semua orang turun padang. Kita jangan mengharapkan orang lain begini-begini, tidak, kita sendiri yang kita kena bantu. At least kalau tak dapat bantu RM10 saja, supaya apa, orang yang kelaparan dapat bagi makan. Dan kami nak bagi ini pada projek-projek kami lah, dan juga antaranya adalah yang saya nak cerita tadi, saya skip sekejap, iaitu program usahawan sara diri. Program usahawan sara diri ni kami akan bagi 4 benda. Kami bagi tapak, ada wakil-wakil komuniti yang contoh di Batu Caves, ada satu surau yang memang dia buka depan tu, tapak tu untuk peniaga asnaf, meniaga.
Dan di Selayang ni ada juga beberapa komuniti yang offer tapak. Jadi kami ambil peluang tu untuk bina. And then ada sekarang ni tengah mencari juga syarikat-syarikat yang nak sponsor untuk pengaturan YB dengan Nabi. Contoh ada seorang peniaga ni, peniaga burger. Jadi kami tengah cari juga peralatan sebenarnya untuk dia. Kalau tak ada, kami akan pump daripada Infak Jumaat ni, pump modal untuk dia. Untuk dia start up dengan bahan mentah. And then alhamdulillah juga ada sifu-sifu lah, dia panggil sifu-sifu marketing sales. Daripada contoh Andika Putra, contoh L, siapa lagi, 2-3 lagi akun yang dan juga jaringan-jaringan businessman yang nak mentor, nak bantu peniaga-peniaga yang baru nak up. Jadi kami cuba ambil peluang itu. Baguslah, semua sekarang ni gembira. Allah hantar satu dipanggil orang yang berjiwa mulia nak bersama dengan bantuan ni. Jadi kami nak cuba bantu. Jadi sambil-sambil YB, kalau YB ada kenalan contoh, sebab kami sekarang ni tengah mencari juga. Yang pertama, wakil komuniti daripada kalangan komuniti Chinese. Yang ni kami belum ada lagi. Pada Indian sudah ada. Kalau ada link yang boleh sambut untuk kami wujudkan rak dan dipanggil apalah sebagai PSC tempat dia lah. Apa-apa yang dia perlukan bantuan, kami akan cuba usulkan sama-sama sebagai satu as a whole Selayang. Itu bersatu. Begitu. And then begitulah untuk mungkin guidance untuk dipanggil projek-projek usahawan ni. Kami ada 3 golongan yang kami kategorikan. Satu, asnaf yang hanya buat dropship, benda-benda simple. Yang kedua, asnaf yang home based, yang buat perniagaan home based. Kami akan ambil produk-produk dia tu, kami akan pasarkan. Kami sekarang ni tengah buat apps yang khusus, sudah ada apps yang menghimpunkan asnaf di Selayang. Jadi kami nak promo di situ, dan juga pada di lokasi-lokasi gerai restoran yang ada tapak, kami nak sebarkan produk-produk asnaf ni. Itu kategori yang kedua, yang home based. Dan yang ketiga yang ada tapak, yang ni yang kami nak buat, yang saya cerita tadi lah, yang pasar burger dan sebagainya. Yang tu. Jadi we are open, siapa-siapa nak bagi bantuan. Bahkan kalau tanya wakil komuniti kami, tak semua kenal saya, sebab saya tak kehadapan. Sebab kami tak kira siapa lead ke, siapa yang kehadapan, kami tak kisah. At least kamu bawa mesej kemanusiaan, jaga komuniti masing-masing. Yang itu je yang kami nak bawa, begitu saja. Yang penting mesej sampai. Siapa yang bawa, bagaimana kamu bawa, itu pulang. Macam Taman Selayang Mutiara, dia nak buka kaedah meja. Go on. Kami support. Kalau dia perlukan bantuan, kami akan jadi orang tengah untuk carikan bantuan. Begitulah. Jadi Infak Jumaat setakat ni alhamdulillah kali pertama kami buat tu, kami dapat kutipan dalam 4,000 hari first buat. Dan alhamdulillah lah berlangsung setiap minggu. Sekarang ni dah minggu ketiga, dan kami cubakan usaha yang terbaik lah untuk gunakan dana tu. Fokus utama kami adalah untuk bina wakil komuniti. Sekarang ni fokus utama untuk bina wakil komuniti yang belum ada. Supaya apa, kami nak cari tadi lah. Kalau contoh macam YB sebut sebelum ni kan, memang ada yang offer bantuan. Contoh Jakim Line, banyak yang offer bantuan, tapi orang yang depress, dia tak akan call sendiri. Kita yang kena pergi cari pada yang depress. Jadi yang tu kami cuba nak buat. Kami nak cari wakil komuniti, dia yang cari, wakil komuniti ni yang akan landing kan. Siapa yang perlukan bantuan, kita akan bawa. Siapa yang perlukan bantuan emotional support, kami akan bantu. Begitu. Kami memerlukan orang yang uruskan sahaja di kawasan tersebut. Begitulah insya-Allah. Jadi saya nak seru sama-sama infak Jumaat di komuniti masing-masing. Kalau tuan-tuan berada di Selayang, cubalah infak pada kami. Kami nak bantu seramai mungkin orang keluar daripada status asnaf. Sebolehnya kami cuba. Dan juga nak bantu perkasakan sama-sama mereka semua yang berjiwa mulia yang bawa bantuan di Selayang ni. Begitulah insya-Allah. Jadi akaun saya rasa dah keluar kat depan tu. Jadi saya nak ulang balik, dipanggil
tanggungjawab kita sebagai kejiranan. Macam Rumi kata tadi, sounds yang forbidden is the sound where sound of spoons in the pots of the rich that are heard to the ears of the poor and needy, poor and hungry. Kita tak naklah jadi begitu. Bagi bantuan sana sini, kejiranan kita ada yang kelaparan. Begitulah. Saya rasa itu sahaja. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, sebelum kita kembali ke YB Lee buat kali terakhir, boleh tak Along Lee cuba nyatakan bagaimana jika mereka yang menonton ini mahu berhubung dengan Muafakat Komuniti Selayang. Jadi adakah Muafakat Komuniti Selayang mempunyai page Facebook ataupun ada cara lain untuk menghubungi pihak Along Lee? Okey, untuk bersama dengan kami, untuk menghubungi kami, boleh pergi kepada page Muafakat Komuniti Selayang. Sekarang dia tukar, takut cari nama-nama tak jumpa. Sebab kami suka dengan konsep Muafakat Komuniti tu. Tak silap saya sekarang dah hampir 44 komuniti yang sambut. Tak silap saya lah. Tak silap saya. Konsep tu sangat cantik. Yang saya tahu, saya tengok tu yang pada Sarjana Putra lah. Yang lain-lain tu saya tak perasan lah, tak tengok. Tapi nama nampak Muafakat Komuniti di setiap tempat tu ada. Untuk boleh pergi pada page kami, Muafakat Komuniti Selayang. Dan kami ada grup support Muafakat Komuniti Selayang. Jadi kalau ada tuan-tuan dalam Selayang ni nak offer bantuan ke, boleh PM kami ataupun post dalam grup. Nampak siapa-siapa yang susah, post je. Kami akan cuba bantu melalui wakil kawasan masing-masing, akan bantu sebaik mungkin yang kami boleh, insyaAllah. Begitulah. Baik. Terima kasih Along Lee kepada masyarakat Selayang yang saya menonton. Bolehlah, jika anda masih belum pernah mendengar tentang Muafakat Komuniti Selayang, bolehlah melawat mereka di laman Facebook mereka. Baik, YB Lee, soalan terakhir YB Lee, sebab saya nampak YB Lee macam tak sabar nak pergi main dengan anak tu. Sikit lagi YB, minta maaf YB, saya nak tanya sebab tadi YB dah nyatakan apa yang masyarakat komuniti boleh lakukan. Tapi sebagai seorang ahli politik YB, macam tadi YB ada perincikan yang YB telah mengenal pasti keperluan seorang individu itu di kawasan YB untuk membantu mereka. Jadi contohnya mungkin orang bujang tu dia tak erti masak, jadi kalau bagi bahan kering dia tak erti nak buat apa. Jadi YB membagi satu pack makanan setiap hari. Boleh tak YB ada nasihat-nasihat lain untuk mungkin ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan-kawasan lain? Apakah saranan YB untuk mereka yang mempunyai kuasa ini? Apa yang mereka boleh lakukan lebih lagi untuk membantu lagi orang di kawasan mereka? Ya, terima kasih saudara Nabil. Ya, I think ini soalan yang penting lah ya untuk malam ini, khasnya bagi wakil rakyat lah ya, yang telah mendapat mandat daripada rakyat, yang memang diharapkan oleh rakyat supaya mereka dapat membantu rakyat apabila rakyat mengalami kesulitan atau kesusahan. Ya, saya rasa turun padang itu adalah tanggungjawab lah. Ya, ini sudah tidak perlu disebutkan lagi, tak perlu dibahaskan lagi. Memang adalah tanggungjawab bagi setiap wakil rakyat untuk turun padang, untuk memahami kesusahan dan kesulitan rakyat lah di lapangan ya. Kita, that's why kenapa ada orang kata ini terlalu ramai tinggal di kayangan ya, dia tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya di lapangan ya. Ramai yang susah, ramai yang memang menghadapi masalah yang seperti yang dikongsikan oleh saudara Along Lee tadi ya. Memang perlu difaham dan bukan sekadar turun dengar, tapi kena fikir apa dasar-dasar yang boleh mengubah keadaan yang sedemikian. Ya, saya rasa selain daripada turun padang, memahami, dan kemudian juga perlu dalam bidang kuasa yang masing-masing ya, kerajaan perlu mengeluarkan atau membuat dasar-dasar yang berteraskan kepada kepentingan rakyat ya, yang benar-benar boleh
membantu orang-orang yang susah itu, dan kurangkan karena birokrasi, ya, di mana kita tahu, saya juga banyak menerima aduan, ya. Ini bantuan prihatin rakyat, ya. Saya bagi satu contoh bantuan prihatin rakyat. Keluarga yang berpendapatan lebih kurang daripada 3,000, mereka layak untuk memohon bantuan. Tapi masalahnya tarikh itu sudah tutup, ya. Bila mereka tidak membuat permohonan pada awal tahun ini, mereka tidak layak untuk menerima bantuan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Ya, so orang-orang ini macam mana, bagaimana untuk membantu, ya. Dan sekarang mereka nak membuat permohonan lagi tak boleh sebab sistem tidak buka. Mereka nak pergi ke lembaga hasil dalam negeri, tutup juga, kena buat temu janji. Ya, ramai warga emas yang tidak begitu tidak ada begitu cekap dalam ini telefon pintar, IT, mereka tidak dapat membuat permohonan, ya. Dan pusat khidmat macam saya pun tak dapat bantu. Kenapa? Kerana banyak permohonan sekarang adalah secara online dan mereka memerlukan password, ya. Password kata-kata kunci itu, ya, kita ramai warga emas dia pun saya tak tahu dulu, saya tak tahu siapa tolong saya isi, tapi sekarang saya tak tahu, tak ingat lagi password itu, ya. Dan mereka datang minta kita bantu. Kita kata kita bagaimana untuk bantu dia sekiranya kita tidak dapat akses kata-kata kunci itu, ya. So ini ada masalah yang berlaku on the ground dan mereka memang memerlukan bantuan tersebut, ya. Mereka memerlukan wang tunai tersebut, ya. So ini adalah masalah yang perlu ditangani, ya, oleh kerajaan, ya. Mereka perlu tahu, ya, bukan sekadar membuat pengumuman dan kemudian ingat semua orang sudah boleh dapat bantuan-bantuan tersebut. Tidak, ya, di lapangan ramai yang menghadapi masalah. So tiap-tiap hari, walaupun sekarang masa PKP, pusat khidmat saya pun terpaksa buka kerana ramai yang datang untuk minta bantuan, ya. Bukan minta bantuan bako makanan saja, tetapi macam tadi saya sebut, ya, bantuan SARA, itu bantuan prihatin rakyat BPR, yang mereka memang layak untuk mendapat bantuan tersebut, tetapi disebabkan mereka tidak membuat permohonan pada awal tahun atau ada sedikit masalah, tak dapat akses kepada akaun, wang tak masuk ke dalam bank account mereka tidak dapat, ya. Mereka macam tak ada jalan, ya. So mereka tidak dapat dibantu dengan sebaiknya, ya. So ini adalah masalah yang saya nampak, ya, sebagai ahli politik atau kerajaan. Memang bukan sekadar membuat dasar yang prihatin terhadap rakyat, tetapi kena tahu, ya, bagaimana pelaksanaannya benar-benar dapat disalurkan kepada sasaran atau tidak, ya. So itu saya rasa penting, ya. Dan akhir sekali yang saya rasa ahli-ahli politik dan juga khasnya wakil rakyat, ya, kita sebagai seorang kita kata legislator lah, penggubah undang-undang, ya, maka kita perlu memastikan bahawa sistem the safety net, yang social safety net kita akan dibuat dengan baik, ya, yang dapat memberi sokongan kepada orang apabila menghadapi kecemasan dan kesusahan, ya. Saya rasa sistem safety net di negara kita ini perlu dikaji semula, ya, kerana khasnya apabila pandemik COVID-19 ini kita nampak ramai ada yang hilang pekerjaan, ya, yang skim insurans pekerja ini, ya, sejauh mana dapat membantu. Bagi saya macam skim insurans pekerja ini dia tidak merangkumi pekerja-pekerja yang bergaji tinggi macam pilot, ya. Saya difahamkan macam pilot, itu flight attendants,
ya. Mereka tidak, sebab gaji mereka sudah melebihi bulanan, mereka sudah melebihi tahap yang mereka boleh membeli insurans. So tapi sekarang mereka hilang pendapatan keseluruhannya, mereka dibuang kerja, mereka tak ada kerja, ya. So golongan macam ini, bagaimana kita dapat memastikan mereka juga dapat dilindungi dalam skim insurans pekerja itu adalah penting, dan syarat-syarat itu perlu dikaji semula supaya golongan-golongan yang middle class ini, M40 ini juga dapat bukan menikmatilah, juga dapat dilindungi ya oleh social safety net ini, ya. So ini perlindungan yang saya rasa ini penting untuk kita pastikan bahawa rakyat di negara kita ini dapat dijaga dengan baik. Baik, terima kasih YB. Apa yang saya dapat rumuskan daripada apa yang YB cakap tadi adalah amat penting untuk wakil rakyat berdekatan ataupun berhubung dengan secara terus dengan ahli komuniti sendiri untuk mereka mengenal pasti apakah masalah setiap individu di komuniti itu. Dengan cara itu saya rasa barulah mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Sebab saya pasti walaupun kerajaan ataupun pembangkang ada wakil rakyat di luar sana yang mahu membantu rakyat komuniti mereka, tapi mungkin tidak mempunyai cara yang tepat lagi. Jadi terima kasih YB. Sebab YB contoh tadi sangat baik YB. Orang-orang tua tu lupa password. Saya cakap orang tua YB, saya pun lupa password kadang-kadang. Apatah lagi orang-orang yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi okey YB, saya nak mengucapkan terima kasih banyak atas kata-kata terakhir tersebut. Jadi terima kasih banyak YB. Sebelum kita berundur, mungkin kita boleh dapatkan kata-kata terakhir daripada Along Lee. Sedikit saja insya-Allah. Saya nak speak sedikit bahawa inisiatif saya ni bukanlah inisiatif kami. Ini bukan inisiatif saya, inisiatif kami masyarakat Muafakat Selayang ni bukanlah sebagai satu security ataupun satu menyatakan mana-mana pihak tidak menjalankan apa-apa, tidak. Bahkan saya sangat bersyukur dan banyak asnaf-asnaf yang kami jumpa sudah mendapat bantuan daripada YB setempat, daripada Pusat Zakat, JKM, badan-badan kebajikan kerajaan dan sebagainya yang memang sangat-sangat membantu mereka. Cuma macam saya kata tadi, bila dalam fasa PKP ketiga ni memang dia terlalu, bila kami tengok pada dia terlalu dahsyat. Sampaikan yang sebelum ni bukan asnaf yang tidak dikategorikan, macam YB kata M40 pun yang sebelum ni kita tak expect boleh jatuh. Memang drop sampai boleh bankrupt dan sebagainya. Jadi yang ini yang kami cuba bantu daripada bottom up, daripada bawah ni kami akan cuba bantu. Dan sekarang ni kami nak sedang jalinkan hubungan dengan Pusat Zakat dan JKN dan sebagainya. Dipanggil kami gambling daripada pihak bawah dan atas supaya lebih impactful. Kami akan bantulah melalui wakil-wakil komuniti untuk tengok secara realiti mana yang kita terlepas pandang ataupun tertinggal ataupun dia sendiri baru jatuh. Jadi dia tak tahu, contoh M40 dia tak tahu, dia nak minta dengan siapa tak tahu. Dengan badan kebajikan sedia ada, layak saja contoh. Jadi that's where we come and we help. Begitu. Jadi bila ada gabungan daripada setiap lapisan, bawah, atas, lapisan pelbagai jenis agama, pelbagai jenis pertubuhan, pelbagai jenis apa semua sahaja, tak kira apa perbezaan perbatasan sekalipun bersama, maka akan ada satu ketumbukan yang powerful. Macam saya suka pepatah yang Abi sebut tadi, yang Chinese tadi. Sungai yang jauh takkan dapat padam api yang kecil, api di sebelah kita ni. Di kejiranan saya tak boleh harapkan orang lain ambil contoh jiran rumah terbakar. Saya harapkan orang lain bantu dulu. Saya lah pergi dulu bantu orang yang sebelah saya. Jangan mengharapkan orang kita yang turun padang. Kalau kita tak boleh sumbang duit, sumbang fikiran. Tak boleh sumbang fikiran, sumbang tenaga. Tak boleh sumbang tenaga, sumbang doa. Sumbang apa-apa yang kita boleh buat. Tolong salurkan info bahawa ada orang yang susah di sini sekian, di sebelah saya ada orang susah. Itu dah cukup
sangat membantu dalam fasa yang sekarang. Itu saja insya-Allah. Wallah. Okey. Baik, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami YB Lee dan juga Alung Lee. YB Lee dan juga Alung Lee. Baru perasan nama korang, nama kamu berdua hampir sama. Okey, terima kasih. Apa yang saya dapat malam ni adalah sebagai seorang ahli komuniti, kita harus sentiasa mengenal pasti jika jiran-jiran kita menghadapi kesusahan. Bagaimana kita nak buat tu, kita haruslah menghubungi mereka secara langsung. Sama ada kita hanyalah seorang penduduk komuniti ataupun wakil rakyat, kita setiap seorang daripada kita harus menjalankan tanggungjawab tersebut. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai kelebihan. Baik, baik, saya akan lepaskan Alung Lee dan juga YB Lee daripada sesi malam ini. Sekali lagi kami dari TV Sufi ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat banyak belajar malam ini. Saya mengharapkan yang penonton juga telah banyak mendapat sedikit sebanyak daripada perbincangan kita pada malam ini. Baik, jadi YB Lee, Khairun dan juga Cikgu Khalid Rizul, Alung Lee, terima kasih banyak. Dan insyaAllah kita jumpa sekali lagi. Stay safe, take care, dan marilah kita bersama-sama berjuang untuk berhentikan ancaman daripada pandemik COVID-19. Baik, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kita jumpa lagi insyaAllah pada masa akan datang. Ya, salam. Thank you. Terima kasih. Bye. Thank you so much. Baik, itulah dia YB Lee dan juga Alung Lee. Jadi saya sebagai Nabil Lee ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menonton pada malam ini. Wow, saya sangat suka perbincangan pada malam ini. Kepada siapa yang mahu mengenali YB Lee dengan lebih baik, bolehlah search saja YB Lee Khairun, Leethailon di internet, dan anda akan jumpa dengan social media beliau, di mana beliau memperdebatkan tentang kegiatan-kegiatan komuniti yang dijalankan di kawasan beliau sendiri, dan saya rasa kita boleh belajar daripada itu. Marilah kita sama-sama merentasi sempadan politik untuk membantu masyarakat komuniti kita. Dan juga kepada sesiapa yang mahu mengetahui lebih lanjut tentang Muafakat Komuniti Selayang, perkara sama yang boleh dilakukan iaitu search sahaja Muafakat Komuniti Selayang di Google dan anda pasti akan menjumpai page Facebook mereka. Jadi seperti yang Alung Lee sebut tadi, Infak Jumaat itu adalah salah satu usaha mereka untuk mendapatkan dana untuk membantu mereka, untuk membantu ahli komuniti mereka. Jadi bolehlah berkunjung ke page Facebook Muafakat Komuniti Selayang untuk mendapatkan nombor akaun untuk kita rujuk untuk kita salurkan dana kita. Actually sebenarnya kita boleh nampak nombor tersebut di skrin anda sekarang, 562405633152. Itulah akaun Maybank untuk membantu usaha mereka dalam membantu komuniti mereka. Infak Jumaat, daripada kita tak menyalurkan dana kita atau memberikan sedekah, sebab sekarang ni dah tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat kan. Bolehlah kita lakukan sedemikian secara virtual. Tak payah keluar rumah dah sekarang ni. Okey. Jadi itu saja. Tapi sebelum saya mengundurkan diri, saya nak mempromosikan sebab kita ada sponsor kecil malam ni. Wah. Sebenarnya kita ada rakan yang menjual rehal secara eksklusif. Katanya ianya rehal kayu. Rehal untuk Al-Quran. Jadi siapa yang macam rasa nak menambah aksesori ibadah mereka, walaupun itu tak perlu kerana ibadah dengan Allah ni tak memerlukan aksesori, tapi siapa yang mahu membaca Al-Quran dengan lebih selesa boleh mendapatkan rehal kayu eksklusif yang boleh didapati dalam 3 saiz, iaitu saiz small, medium dan juga large. Kecil, sederhana, kecil, sederhana dan juga besar, seperti yang tertera di skrin ini. Jadi harga untuk rehal kecil hanyalah RM15, manakala rehal sederhana berharga RM20 dan rehal yang besar berharga RM25. Bolehlah saya beli untuk mak saya, mungkin dia nak pakai rehal ni, manalah tahu kan. Dia ada kesel tengah ngangguk sekarang, kena beli dah lepas ni. Jadi siapa yang berminat untuk mendapatkan rehal yang cantik ini, saya ada ukiran
dan juga kita dah nampak ada finishing warna merah di sisinya. Okey, amat cantik. Ini bukan seperti rehan yang saya pernah nampak sebelum ni. Selain daripada baca Al-Quran, kita boleh baca buku juga pakai rehal ni. Jangan risau tuan-tuan, perempuan. Kita boleh menggunakan rehal ni dalam pelbagai cara. Sekati korang lah nak guna macam mana pun sebenarnya. Baik, siapa yang mahu membeli rehal ni atau mendapatkan lebih banyak info, bolehlah berkunjung ke kedai Shopee. Mungkin kita boleh berikan link ataupun hanya search sahaja Al-Quhan Rehal Eksklusif kayu di Shopee. Ya, itu ada link dia. Tapi untuk kita mendapatkan link tu mungkin agak sukar kawan-kawan. Jadi bolehlah WhatsApp. Itu adalah cara lebih mudah, iaitu WhatsApp ke 017 352 6095. Sekali lagi saya ulangi, 017 352 6095 untuk menghubungi saudara kita yang menjual rehal kayu eksklusif ini. Kenalah saya save nombor ini sebab saya pernah terjebak untuk membeli rehal ini. Baik, itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana menyertai sesi perbincangan tvsufi.com pada hari ini. Jaga perut rakyat soalan itu, dan soalan itu telah pun terjawab. Berbagai banyak cara yang boleh kita lakukan untuk jaga perut rakyat. Tak kisahlah anda siapa. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya nak minta maaf sedikit sebab tadi kalau anda perasan ketika Along Lee sedang mengkongsikan pengalaman beliau bagaimana muafakat komiti membantu komiti mereka, ada lipas terbang masuk bilik. Klien saya tiba-tiba menjerit tu sampai saya tukar tempat ke ruang tamu bawah ni. Jadi siapa yang terganggu dengan kejadian tu tadi, saya minta maaf banyak. Jangan jadikan ini satu refleksi dari tvsufi.com. Page ini bukan, ia hanyalah refleksi kepada saya. Mesti tuan-tuan puan-puan ingat, weh, kalau orang tvsufi ni dia mesti takut Tuhan. Weh, tidak, dia takut lipas juga rupanya. Ya Allah, tuan-tuan. Saya minta maaf sekali lagi atas keralatan tersebut. InsyaAllah lepas kalau kita buat live, saya buat live, saya tutup tingkap lah. Tak adalah lipas nak terbang masuk. Besar lipas tu tuan-tuan puan-puan. Dia boleh terbang masuk, pasal dia tunggu, dia tengok saya kat situ. Tu yang saya macam, okey, kita pergi lari. Okey, saya minta maaf sekali lagi ya. Itu bukan salah siapa, hanya salah saya. Seperti yang anda tahu, yang buruk tu datang daripada saya, yang cantik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja, dah habis dah pukul 10.24 dah pun. Apa saya bebel lagi ni? Itu saja daripada tvsufi.com. Marilah kita bersama-sama membantu jiran-jiran kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita. Dan juga marilah kita sama-sama sentiasa mengamalkan SOP dengan baik untuk memberhentikan penularan wabak COVID-19. Mari kawan-kawan, marilah kita hentikan wabak ni daripada merebak. Saya tak sabar nak pergi Penang seperti yang saya cakap tadi, nak makan laksa, nak makan nancis dekat Kapitan. Ya Allah, ya Tuhanku, tak sabar nak berjalan. Okey, saya pasti anda pun sama. Jadi marilah kita sama-sama menggembeleng usaha untuk memberhentikan bahana COVID-19 di negara kita dan seterusnya seluruh dunia. Baik, itu saja daripada tvsufi.com. Sentiasalah berzikir, sentiasalah menyebarkan cinta, kebahagiaan dan juga tauhid kepada semua orang di sekeliling anda. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Nama saya Nabi Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal," yang bermaksud tidak akan berkurang harta kamu dengan bersedekah. Jadi ayo kita menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama mengeluarkan infak dan sedekah, khususnya pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah hari penghulu kepada segala hari, dan kita salurkan kepada badan-badan sukarelawan di seluruh negara. Dan mudah-mudahan dengan infak yang kita keluarkan ini, yang khususnya pada hari Jumaat, mudah-mudahan Allah mengurniakan keberkatan dalam hidup kita dan diampunkan segala dosa kita, serta yang paling penting diangkat wabak COVID ni daripada negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد